semalam? Okey, sebenarnya pihak kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada kerajaan di atas pengumuman pakej rancangan ekonomi prihatin rakyat semalam yang turut menyentuh dan mengesahkan pemberian insentif RM600 yang pernah diumumkan oleh Perdana Menteri Interim pada 27 Februari lalu diteruskan dan bayarannya akan dilakukan pada April 2020. Cuma yang menjadi kebimbangan kami, pengumuman semalam tidak memaklumkan secara terperinci bagaimana insentif tersebut akan disalurkan kepada pemandu-pemandu kami mahupun kepada pemandu e-hailing yang sah. Kami bimbang jika proses tersebut tidak dimaklumkan secara jelas, ramai pemandu-pemandu kami bakal terdedah kepada jenayah penipuan atas talian, skema. Dan pada masa ini pun kita dapat lihat terdapat banyak link sesawang telah tular di dalam aplikasi WhatsApp yang meminta pemandu teksi kereta sewa mengisi butiran diri, termasuklah butiran akaun mereka. Jika borang atas talian itu betul, tak mengapalah. Tetapi jika sebaliknya, bukankah pemandu-pemandu kami bakal menjadi mangsa kepada skamer? Sebenarnya kami cuba mendapatkan pengesahan daripada agensi pengangkutan awam darat, APAD. Tetapi malangnya APAD pun masih tutup. Jadi persoalannya kepada siapa harus kami rujuk ataupun dapat pengesahan. Itu Tersebut begitukah? kan, kami mohon kepada kerajaan untuk tampil sekali lagi ke hadapan, memaklumkan kepada rakyat, khususnya kepada pemandu-pemandu kami, pemandu teksi, kereta sewa dan termasuklah pemandu e-hailing, bagaimana bantuan yang diumumkan semalam itu akan disalurkan kepada pemandu-pemandu terbabit. Kami harap kerajaan ambil maklum. Kami adalah sebuah gabungan teksi yang menggabungkan hampir 99% persatuan teksi, persatuan kereta sewa di seluruh negara, termasuk Sabah dan Sarawak. Dan sudah pastilah kami akan dijadikan tempat rujukan oleh pelbagai pihak. Sehubungan dengan itu, kami harap kerajaan boleh mengadakan engagement dengan pihak kami untuk menyampaikan maklumat-maklumat kepada seluruh persatuan-persatuan dan seterusnya persatuan itu akan maklumkan kepada pemandu teksi. Kita harap kerajaan dan pihak gabungan boleh bekerjasama dan tidak terbawa-bawa budaya yang diamalkan oleh kerajaan terdahulu. Ingin kami maklumkan di sini, buat pengetahuan kerajaan, semenjak Kementerian Pengangkutan Kerajaan PH dahulu gagal melaksanakan peraturan e-hailing, ramai pemandu-pemandu teksi kereta sewa di seluruh negara tidak memperbarui kad pemandu mereka. Jadi, jika kad pemandu dijadikan satu syarat utama melayakkan pemandu teksi kereta sewa diberi insentif, kami rasa itu tidak adil. Sebab ramai pemandu-pemandu teksi kereta sewa memang itulah kerja sepenuh masa mereka. Cuma mereka rasa tekilan dengan kerajaan, mereka protes. Mereka tak nak membarui kad pemandu. Jadi pihak kami harap kerajaan tidak menggunakan syarat kad pemandu itu untuk melayakkan mereka mendapat insentif yang diumumkan semalam. Okey, lagi satu, selain daripada itu, ini satu perkara yang sangat-sangat serius. Kami mohon kerajaan tolonglah kami, bantu kami. Ketika ini Bank Negara mengumumkan penangguhan bayaran pinjaman kepada syarikat-syarikat peminjam kerana Bank Negara faham sekarang ni ekonomi kita memang terhenti. Segala aktiviti kena stop kan. Jadi perkara ini juga tidak memberi kesan kepada pemandu-pemandu teksi. Tapi malangnya syarikat teksi hari ini terus menekan, terus memaksa pemandu-pemandu teksi menjelaskan bayaran sewaan harian kenderaan teksi mereka sekurang-kurangnya RM50 satu hari. Malah pagi tadi ada seorang pemandu teksi menelefon kami dalam keadaan menangis. Kerana apabila dia bangun pagi tadi, dia lihat teksi dia dah tak ada dengan syarikat teksi. Sebab tak bayar. Mereka cuba mencari pendapatan, tetapi apabila
perintah kawalan pergerakan dilaksanakan, mereka kehilangan pendapatan 100%. Jadi macam mana mereka nak, bukan sahaja untuk membeli beras untuk anak bini, untuk menghidangkan makanan seperti yang dinasihatkan oleh yang amat berhormat Perdana Menteri, tetapi mereka tak mampu untuk bayar duit sewaan, tapi syarikat terus tarik teksi mereka. Dan perkara ini bukanlah satu. Patut perlu ada penegasan dan arahan kepada syarikat-syarikat teksi ini untuk berhenti dulu memungut duit daripada penyewa-penyewa teksi. Betul, sebab syarikat teksi juga, mereka juga membeli kenderaan melalui pinjaman bank. Apabila bank dah bagi mereka penangguhan, kenapa mereka masih memaksa pemandu teksi? Begitu juga dengan syarikat-syarikat kredit seperti Toyota, Nissan. Kami menerima banyak aduan daripada pemandu kami yang memaklumkan mereka beli kenderaan secara kredit daripada Nissan, daripada Toyota, dan mereka terima mesej meminta mereka menjelaskan bayaran kerana mereka bagi tahu mereka ini kredit ini tidak tertakluk dengan bank negara. Persoalannya sekarang pemandu teksi tak ada pendapatan, macam mana mereka nak bayar? Jadi kerajaan perlu melihat perkara ini dan mengeluarkan satu arahan. Janganlah kami ini diabaikan. Kami mohon simpati kerajaan, tolonglah lihat kebajikan kami. Okey, baik. Ya, itu tolong siarkan perkara ini. Ini benda yang sangat serius. Kesian ramai pemandu teksi memang berumur RM600 yang diberi oleh kerajaan. Kami ucap alhamdulillah, syukur kepada Allah. Kami berterima kasih kepada kerajaan. Tetapi kami masih ada masalah besar. Yang kami gagal bayar duit sewaan, teksi kena tarik. RM50 nak cari satu hari dalam keadaan kawalan pergerakan ini, kami memang tak boleh cari. Ya, tolong ya. Terima kasih Encik Kamarudin. Terima kasih RTM kerana sudi untuk mendapatkan komen daripada pihak kami. Okey, tak apa. Terima kasih juga. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tidur pagi saya buka pintu, teksi saya dah tak ada. Lepas tu saya call saya punya owner teksi saya, dia dah tarik teksi. Dia premsing. Dia ada 30 biji teksi, dia kasih sewa saja. Dia dah tarik saya punya teksi. So saya apa pun tak ada, saya dekat rumah ais dengan bini dengan anak dua. Satu 3 tahun, yang satu baru 4 bulan. So saya transport pun tak ada.